Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Muhyiddin agak biul. Kena balon lagi abakau sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu juga, yang satu lagi, kes hasutan Ketua Penerangan Parti Bersatu. Jadi ini adalah perkembangan terkini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa memuasa, saya ingin membawakan anda dua perkara ini. Okey, untuk yang pertamanya perkembangan ya berkaitan dengan kes hasutan Ketua Penerangan Parti Bersatu iaitu Razali. Jadi perbicaraan kes hasutan Razali akan ditangguh ya pada 11 Julai ini. Makin lama pula ya. Kita harapkan makin cepat, makin lama pula. Apapun dalam kenyataan media hari ini, perbicaraan kes ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijal Senator Datuk Razali Idris yang didakwa menyebut perkataan menghasut dalam menyifatkan keputusan institusi kehakiman dikawal oleh kerajaan yang dijadualkan hari ini ditangguh ke 11 hari bulan Julai oleh Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur. Sepatutnya hari ini kena tangguh pula. Moga-moga diawalkan lah ya. Hakim Siti Aminah Ghazali melapangkan tarikh perbicaraan berkenaan selepas Peguam Has Harari Johari Mawi yang mewakili Razali memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pembelaan telah memukakan surat bertarikh 3 April lepas untuk memohon penangguhan perbicaraan kes tersebut. Pihak kami memohon untuk mendapatkan tarikh perbicaraan baru iaitu pada bulan Julai. Kata peguam itu, kehadiran Razali dikecualikan pada prosiding hari ini. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Datin Kalmiza saling mengesahkan perkara berkenaan. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh perbicaraan baru pada 11, 12, 15 dan 16 Julai ini. Jadi menerusi surat dikemukakan peguam mewakili Razali kepada mahkamah yang diperoleh media, pihaknya memohon perbicaraan hari ini hingga Jumaat ditangguhkan berikutan Razali terlibat dengan mesyuarat penggal persidangan kedua Dewan Undangan Negeri Terengganu ke-15 yang diadakan pada 22 hingga 25 April ini. Menurut peguam, Razali juga terlibat dalam sambutan Hari Keputeraan Sultan Terengganu yang bakal dirayakan sebulan bermula 26 April hingga 26 Mei dan berbagai acara majlis rasmi telah diatur bersempena dengan sambutan yang penglibatannya adalah diwajibkan. Pada 24 November tahun lepas, Razali yang juga pengurusi Jabatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terengganu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebut perkataan menghasut itu di Padang Astaka Cukai Kemaman jam 9.30 malam hingga jam 11 malam setengah malam pada 11 November lalu. Beliau didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1B Akta Hasutan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta yang sama, membawa hukuman denda hingga 5,000 atau penjara maksimum 3 tahun ataupun kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Itu dia sahabat semua, sepatutnya hari ini, tetapi mereka memberikan alasan kononnya itu ini dan akhirnya perbicaraan ini akan ditangguhkan ya, akan ditangguhkan lagi sehingga bulan Julai ya, ada 2 bulan lebih ya daripada tarikh hari ini yang sepatutnya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Yang saya tahu Parti Bersatu, pemimpin-pemimpin mereka ini semakin bijaksana, bijaksini ya di dalam membuat hasutan, menfitnah. Mungkin karena sekarang ini mereka bersama-sama dengan PAS yang memang terkenal ya dengan fitnah, berita palsu, tunggang itu, tunggang ini dan sebagainya. Jadi, apa pandangan anda? Untuk perkara yang kedua saya kongsikan adalah Muhyiddin agak biul, tak faham peranan fungsi lembaga pengampunan itu antara kenyataan daripada Kamil Munin. Jadi seorang pemimpin muda ya daripada Parti Keadilan Rakyat yang juga ya sebagai setiausaha kepada Perdana Menteri kita. Jadi kenapa beliau menggelar Muhyiddin ini sebagai biul? Jadi mari kita lihat pencerahan ini. Setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munim tampil menempelak Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul dan tidak faham tentang fungsi lembaga pengampunan susulan kritikan bekas Perdana Menteri Kerajaan Tubuh Atap itu terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia juga mendakwa bahawa kerajaan Madani bukan seperti kerajaan Perikatan Nasional yang gemar mengundang duka cita istana. Sebagai mantan Perdana Menteri agak biul dan memalukan jika Muhyiddin tak faham
peranan dan juga fungsi lembaga pengampunan dan prerogatif yang di-Pertuan Agong. Hadam perlembagaan sendiri dan kurangkan bergantung kepada teks yang disediakan, katanya kepada Malaysia Kini. Muhammad Kamil mengulas kenyataan Muhyiddin yang melabel Anwar sebagai Perdana Menteri yang bodoh jika tidak tahu berkenaan dakwaan kewujudan titah addendum agar Najib menghabiskan hukuman penjara menerusi tahanan di rumah. Sebelum ini, Anwar berkata bahawa afidavit yang difailkan oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi untuk menyokong usaha bekas Perdana Menteri menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah dibuat atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO. Ketika berkata, Anwar menegaskan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa titah yang di-Pertuan Agong semasa mesyuarat lembaga pengampunan adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Muhyiddin sebaliknya membidah Anwar yang melabelnya sebagai Perdana Menteri yang bodoh. Mengulas lanjut, Muhammad Kamil bagaimanapun mempertahankan pendirian bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam urusan yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Ini beza kerajaan Muhyiddin dan kerajaan hari ini yang menjunjung dan hormat kepada institusi diraja, katanya. Segala keputusan dibuat melalui tata cara dan penuh adab menurut perlembagaan. Tidak seperti tindakan kerajaan Muhyiddin yang menarik semula ordinan darurat yang mengundang duka cita Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ketika itu, katanya. Ketika pentadbiran Muhyiddin juga Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Mustafa Billah Shah melahirkan rasa duka cita Baginda dengan pengumuman pembatalan ordinan darurat di Parlimen. Ramai pihak sebelum ini berpendapat pembatalan tersebut dibuat secara tidak berperlembagaan. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April, Zaid yang juga Timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan Najib mengenai titah tambahan diraja supaya baki hukuman penjaranya digantikan dengan tahanan di rumah. Zaid mendakwa pada 30 Januari semasa mesyuarat di rumahnya di Country High, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tunku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan kepadanya mengenai titah tambahan bertarikh 29 Januari itu. Zafrul kemudiannya berkata terdapat kesilapan fakta dalam afidavit Zahid dan dia mendapatkan nasihat undang-undang dan menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan itu. Ditanya mengenai titah tambahan itu, Anwar enggan mengulas dan sebaliknya berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Itulah dia sahabat semua. Ya, Datuk Seri Anwar ini ya tidak mau campur tangan tu maksudnya tidak mau campur dalam urusan lembaga pengampunan dan juga keputusan yang dibuat oleh yang di-Pertuan Agong. Ya, tidak seperti kerajaan PAS dan Bersatu dengan terang-terangan di dalam Dewan Rakyat. Ya, mereka derhaka kepada Agong, sahabat-sahabat semua. Dan sehingga hari ini isu itu tidak timbul lagi kerana ketika itu mereka menjadi kerajaan. Jadi kita harap isu dan siasatan akan dijalankan berkaitan dengan perkara itu, walaupun mungkin agak sukar kerana ia sudah berlarutan dan sudah ketinggalan. Jadi mungkin agak sukar untuk pihak parlimen mengambil tindakan. Jadi apapun kita tahu PAS dan Bersatu ini memang terkenal dengan kederhakaan kepada titah daripada yang di-Pertuan Agong. Sebelum ini juga yang di-Pertuan Agong menasihatkan menitahkan untuk bergabung bersama membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi dengan sombong dan angkuh, mereka juga menolak titah nasihat daripada yang di-Pertuan Agong. Kerana apa? Kerana kononnya mereka sudah cukup jomlah untuk tubuh kerajaan. Memang agak lucu PAS dan Bersatu ini. Mereka cakap kerajaan Datuk Seri ini hari ini yang melanggar ataupun ingkar dengan yang di-Pertuan Agong, tapi hakikatnya mereka tidak tengok cermin. Tapi di mata sendiri tidak nampak. Terpaksa orang beritahu. Begitulah umpamanya sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana dengan anda sahabat? Apa komen anda berkaitan dengan perkara ini? Anda boleh berikan komen pandangan anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapakun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.